Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وارزقنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan dalam rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberi kita taufik hidayah untuk berada dalam bulan barakah Syaban di fasa terakhir sebelum masuk kepada bulan Ramadan al-Mubarak. Bila datang Ramadan, kita minta pula barakahnya ialah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Mana Lailatul Qadar itu hanya berlaku pada bulan Ramadan. Tarawih juga berlaku di bulan Ramadan. Tadarus bagi orang kita Melayu berlaku bulan Ramadan. Banyak kan? Walaupun ada sebahagiannya memfardukan atas dirinya untuk setahun 2 kali, 3 kali. Dan ibadat ni kita kadang-kadang kena fardu atas kita. Wajib aradi dipanggil. Dia wajib yang telah ditetapkan oleh Allah, itu adalah fardu ain, fardu kifayah. Tetapi yang telah ditetapkan kepada kita sendiri, kita tetapkan, bukan hukum yang ditetapkan kepada kita, namanya wajib aradi, wajib yang mendatang. Yang ni boleh kita buat. Contoh, aku mewajibkan atas diriku untuk sembahyang duha setiap hari. Rakaat kita tak sebut, cuma mewajibkan. Maka bila kita wajibkan atas diri kita, maka dia jadi wajib. Wajib itu wajib yang baru, aradi dia panggil. Itu atas kita je, atas si fulan tak wajib. Sebab kita yang mewajibkan atas diri kita. Sebab kalau kita tak wajib, memang kita tak buat. Jadi payah sangat. Maka ulama kata bolehlah kita wajibkan atas diri kita. Bila kita sebut wajib aku kena buat, tak salah ke? Adakah kita mengubah hukum Allah? Tak. Duha tetap juga sunat, cuma kita fardu atas diri kita je. Kalau kita fardu atas umum, tak boleh lah, bidat orang sesat lah. Wajiblah duha, kita kata, tak boleh. Cumanya kita kata, aku mewajibkan atas diriku. Macam orang nazar lah kan? Orang bernazar, sekiranya aku mendapat bla 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 bla, maka aku akan berpuasa sunat selama seminggu. Boleh, boleh, tak masalah. Adakah kita mengubah hukum? Tak mengubah. Cuma kita yang bernazar, mana kita yang berniat untuk berpuasa apabila sembuh daripada satu-satu penyakit. Itu tadarus. Biasa kita orang Melayu berlaku bulan Ramadan, biasanya. Bulan lain boleh juga, tapi tak berapa masyhur. Tadarus bulan selain bulan Ramadan. Sama ada sebab tak ada kain plekat ke, tak tahu. Tahun ni kain plekat sini. Aku tak buat dah kain plekat bawah. Kain lansir. Lansir ikutlah rumah apartmen sini, pintu tingkat dia pun tak banyak kan. Dalam 3-4 daun aku. Tak ingat saya duduk apartmen dulu Plaza 5. Saya tak ingat berapa lah. 1 3-4 je kan. Pergi survey dekat apa nilai 3 tu berapa. Rancanglah untuk bagi kepada pentadarus. Jadi kalau lansir laki perempuan boleh bagi. Kalau kain plekat laki saja. Kalau doa ibu ataupun 3 serangkai tu, apa panggil?
Yang perempuan tu batik untuk perempuan pula. Jadi kita pergi ambil yang tu. Bagi semangat, bukan bagi rasuah. Semangat. Jadi declare awal-awal. Tahun ini Surau Al-Qudus akan memberi hadiah pelancongan ke mana-mana. Siapa yang tamat Quran sebanyak 30 juzuk dalam masa 3 minggu, berbondong-bondong mari. Lepas tu dia niat kerana benda tu ikut dia punya pasal lah kan. Jadi bulan Ramadan ni ialah bulan Quran. Tak tahulah macam mana jadi Jadi malam ni saya akan ambil sedutan juga daripada kitab kita Mukasyafatul Qulub, tetapi dia berhubung kait dengan Ramadan. Berhubung kait dengan Ramadan. Ustaz lain yang dah sebut Ramadan, dia punya ilmu dia lah. Cuma saya ambil sedutan ini ialah daripada kitab Mukasyafatul Qulub mengenai fadlu Ramadan, kelebihan bulan Ramadan. Sedutan dia, mudah-mudahan dia menjadi, orang kata, sebagai kekuatan kepada kita untuk Ramadan. Ramadan, ra mim dad alif nun. Yang ni dia tidak sebut dalam kitab, cuma alim ulama melakarkan dengan Ramadan itu supaya kita ingat Ramadan datang itu dengan rahmah wa radhiyallahu an. Ra yang pertama itu rahmatan wa radhiyallahu, dan redha Allah. Masuk bulan Ramadan ialah bulan kerahmatan, bulan rahmat, bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mana kasih Allah? Maka disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, bila datang Ramadan, futihat abwabul jinan atau abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran atau abwabun nar wa sufidatis syayatin atau wa sulsilatis syayatin. Itu di dalam beberapa matan hadis berkaitan dengan kasih sayang Allah di bulan Ramadan. Tengok baik-baik. Bila datang Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dikunci rantai akan syaitan. Faham baik-baik hadis. Apa maksud yang tersirat di sebalik kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa futihat abwabul jinan, dibuka pintu syurga? Apa yang tuan-tuan boleh faham daripada situ? Imam muda, salah tak apa boh. Apa maksud di sebalik yang tersirat? Sebab ada kaitan benda lain saya nak cerita. Apa yang tersirat di sebalik yang tersurat? Yang tersurat, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Apa yang tersirat di sebalik maksud hadis berkenaan? Nampak tak? Siapa yang nampak? Tak nampak? Kelabu malam al-kelabu, kelab malam ke kelabu al-malami. Okey, di sebalik yang tersirat, satu, syurga dan neraka telah ada sekarang. Betul? Jauh sikit kita luar daripada nampak puasa je. Keluar. Nabi SAW menyatakan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Maksudnya syurga dan neraka telah ada. Itu tersirat. Siapa yang menerangkan kepada kita? Alim ulama. Alim ulama. Jadi kita memerlukan alim ulama. Boleh faham? Kita memerlukan alim ulama. Jangan kita kata mentang-mentang kita dah pandai, belajar sikit-sikit, kita tak perlu alim ulama. Kita direct kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersasar nanti. Sebab ilmu kita belum capai maksud yang tersirat di sebalik yang tersurat. Maka kita perlu alim ulama. Maka tak salahlah perkataan Ustaz Muhaizat berkaitan dengan Rasulullah dan juga guru. Ulama ada, ustaz aku ada, aku akan ikut yang ni. Aku tidak direct kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab aku tak faham maksud di sebalik. Maka aku memerlukan ulama untuk menafsirkan. Aku perlukan guru, aku perlukan bimbingan. Itu maksud dia. Tapi orang tak faham, orang kata ada nabi tak ikut nabi.
ahli sunnah apa? Orang yang nak mencari salah orang ni, tanya polis lah. Kau nak cari salah orang yang salah, penutup tiup tu kira salah. Kau nak cari salah, nombor motor RM1 kira salah. Kena debu nombor motor tak apa nampak kelabu, dia kira salah. Kalau nak cari salah, berdirilah kita di sini, orang pun cari salah kita. Tam akan jumpa salah. Tengok semua dah bersih semua sekali. Last sekali bulu hidung bertemu dengan misai, salah juga. Dia gitu kalau nak cari salah lah. Jadi kita perlu alim ulama yang akan bawa kita untuk menafsirkan apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tersirat di sebalik, adakah kita ambil mafhum yang direct Allah ada tangan? Tak. Kalau kau pegang Allah ada tangan, kamu Mu'tazilah. Akidah yang ditolak. Akidah ni kena jaga tuan-tuan. Dalam semua aspek yang kita buat, yang kita lakukan seharian, dia ada kaitan dengan akidah. Jaga baik-baik. Tadi saya pagi tadi lepas subuh tadi main golf dengan kawan-kawan. Ya, waktu Ustaz main bagus lah. Tak, saya tak bagus. Tapi Allah yang pemilik kebagusan tu, Allah, bukan saya. Ustaz pokok 1-2 masuk. Berdia ada pun semua ni. Bukan aku. Aku hanya memukul, yang memasukkan bukan aku. Kalau kira nak ikut aku nak semua lubang tu aku pukul tu masuk. Tapi tidak begitu. Sebab dia berlaku dengan qanun Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah harama. Ketika mana kamu melontar, bukan kamu yang melontar, tapi Dia yang Maha melontar. Allah Subhanahu wa taala. Kita lontar tiang ni. Ayat tu ayat jamrah tu. Kita target dia ni, tak kena pun, tak, dia kalah ke situ. Jadi yang kalah tu siapa? Kita ke dia? Mana dalam setiap apa yang kita buat ada dia. Dia sentiasa uji kita. Jangan kita, Allah nasib baiklah dia tu bagi duit gaji kat aku, tidak mampus aku bulan ni. Jauh, jangan. Allah akan uji. Betul, akidah kena pegang betul-betul. Siapa yang menerangkan kepada kita? Guru. Sebab tu kita memerlukan jalan salik, jalan orang yang mengikut untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua perbuatan kita, makan, minum, tidur, bangun, bangkit, berjalan, bekerja, semua ada akidah. Hati-hati. Maka alhamdulillah kenyangnya, sedap betul lah. Kalau aku tak makan nasi ni, mati aku nanti. Nasi yang mengenyang, yang menghidupkan. Nasib baiklah poster tidak mampu lama dah. Poster yang menghidupkan kau. Sebab ada kawan saya, kawan orang besar lah kita pun. Masa tu spontan dia kata, Ustaz, nasib baik aku ni. Masa tu vaksin, poster belum hidup lagi masa tu. Vaksin kedua, nasib baik aku vaksin tak. Vaksin ni 5 tahun panjang umur tu. 5 tahun lebih panjang ke? Terkedu kita. Alamak. Nak blok tak sempat. Tu keluar. Dia kata sebab vaksin umur panjang 5 tahun. Bahaya tu. Akidah tu. Jadi semuanya berlaku dengan akidah. Hati-hati hati-hati. Jadi tersirat di sebalik yang Rasul SAW sebut itu, maksudnya syurga neraka telah ada. Satu. Kaitan dengan hadis yang kedua, kata Nabi SAW, al-qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur adalah taman-taman syurga. Boleh faham Atau kawah-kawah api neraka. Maksudnya kubur itu ada 2 rasa. Seorang yang berada di kubur ada 2 rasa. Satu, rasa enak, seronok, tenang, sejuk, nyaman, damai di syurga. Satu lagi rasa panas, busuk, benci, macam-macam. Itu rasa di neraka. Duduk dalam kubur tapi rasa 2. Boleh ke? Tuan-tuan duduk di sini, surah yang sama, suasana macam ni, tapi ada 2 perasaan.
Bahkan banyak perasaan. Rasa meluat. Silap betul lah. Ingat aku nak baca kitab. Dulu cerita hari Ramadan. Baru ya aku dengar hari Ramadan. Nak keluar, JK. Serabut betul. Dalam hati kita. Ada satu lagi kata, oh tak cerita hari Ramadan Oh, seronok juga hari Ramadan ni. Rasa, sama-sama duduk. Tetapi dua rasa. Contoh lain. Seorang yang berada di mahkamah, dalam kamar pesalah di mahkamah. Pucat mukanya, berpeluh dia. Tetapi hakim yang akan menjatuhkan hukum pakai blazer, pakai kok, pakai pakaian untuk elak daripada sejuk. Ekor sama-sama 16, tapi kenapa si Fulan bin Fulan yang berada di kamar pesalah berpeluh? Polis mahkamah pakai jaket sejuk, tapi dia berpeluh sebab dia bersalah. Betul? Hakim sejuk, polis mahkamah pun kesejukan. Sedangkan dalam bilik yang sama. Maka dalam kubur, kamu berada dalam kubur, lagilah dengan dua perasaan yang disebut oleh Nabi SAW. Begitu juga di padang mahsyar, yang dikatakan matahari berada segala di atas kepala. Segala atas kepala. Kalau logik dia, kita nampak semua orang akan rasa suasana yang sama. Tapi tidak. Ada yang berenang dalam peluh sendiri, ada yang berenang dalam darah, ada yang berenang dalam nanah, ada yang tenang sahaja berada di padang mahsyar. Makna kesemuanya itu berada pada jiwa orang. Kalau kita duduk dekat dengan orang yang berenang dengan darah, dengan kita sekali yang beriman, yang duduk dengar kuliah ni, berenang dengan orang yang berenang dalam darah. Tak, dia yang berenang ya. Dia yang berenang. Dia rasa dia seperti berenang dalam darah. Macam kita tidur satu bantal dengan isteri kita. Kita mimpi makan musang king. Sedapnya. Dia mimpi dikejar oleh harimau. Macam mana rasa dia? Dia meraung dalam tidur. Sampai terkencing-kencing dalam tidur. Tapi kita keluar dia basi. Bantal yang satu, tilam yang satu, bilik yang satu. Dua perasaan. Maka tidak mustahil yang akan berlaku di padang mahsyar. Tak mustahil berlaku dalam kubur. Sebab itu Nabi kata, al-qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Rasa syurga dan rasa neraka. Tu, clear tu, biar jelas. Okey. Rasa syurga, rasa neraka. Ada dua rasa. Saya ingat saya pergi Mekah tahun 2017 haji. Saya begini tabung haji. Sebelah saya tu swasta. Saya tak ingatlah syarikat mana. Ialah swasta ni lebih dia satu je. Makan buffet. Kita tabung haji makan berpaket. Lauknya hampir samalah. Itu saya panggil ikan jaket. Tuan-tuan tak tahulah kan. Ikan jaket, ikan cencaru. Cumanya rasanya berbeza. Pagi gulai kuning, malam kicap, besok campur dengan nasi goreng. Tapi tetap juga jaket. Bau saya duduk seminggu je bau. Allah, jaket pulak mari. Saya buang kulit dia, saya ambil isteri gaul dengan budu. Duduk 50 hari di Mekah. Cencaru je nak macam mana? Itu mungkin ikan paling mudah, senang untuk siang, tulang tak banyak, mungkinlah. Mungkin. Jadi orang tu, saya duduk tamu haji. Dia mari, bang, minta aircon sikit. Dia minta aircon. Dia kemah lain, saya kemah lain. Kalau siapa yang tahun tu saya duduk di Maktab 79. Sebelah di Mina, sebelah dia memang cantik lah dia punya tu. Tetapi aircon tak ada. Aircon tak sampai tempat dia duduk. Dia buka. Bang, minta aircon sikit. Aircon. Saya dalam tabung haji, saya duduk jaga tempat aircon saya. Jadi saya buka, akan sampai ke kemah sebelah. So dia minta saya pun buka lah kemah saya, buka kemah dia. Jadi laluan ini akan sampai ke rumah dia, ke bilik dia tadi.
Terima kasih dah bang. Sekejap pun tak apa dah. Dah buka baju lah. Buka baju panas berpeluh. Dia tu aircon belah sana, belah sini tak sampai. Nak kena komplain lah. Bayar 50,000 dia tu. Kalau macam ni tak guna lah. Tak apalah kan. Saya nak ceritanya apa? Dia rasa nikmatnya aircon tu kerana saya buka laluan tadi sampai kat dia. Betul? Begitu juga kita duduk dalam kubur. Bila kita masuk dalam kurungan Raudhah min Riyadil Jannah, maka pintu ke syurga itu dibuka untuk ahli kubur yang baik, yang taat. Manakala pintu neraka dibuka salurannya sampai kepada ahli kubur yang maksiat. Jadi dia akan rasa panas, dia rasa nikmat bagi syurga, panas dan periknya dalam neraka. Dia tak masuk neraka, tetapi dia telah merasai saluran ke neraka, merasai nikmat saluran ke syurga. Bau wangi, bau sedap. Tak makan pun. Orang tumis bawang putih. Belum makan lagi Maggi, tapi bau dia sedap bah. Bau bawang putih ditumis pukul 12 tengah hari bulan puasa. Memang cerita payahlah. Sedaplah bau je. Belum lagi dimakan. Bau je. Sedap ya Allah. Sedap yang tu bau kambing ke apa. Tapi kalau bau, lori sampah lalu. Tutup tingkap kereta kita lalu. Allah, lori sampah. Tutup cermin. Pasang aircon, tutup cermin. Masuk juga. Allah. Begitulah orang dalam neraka. Orang dalam kubur yang baunya ke neraka. Orang dalam kubur baunya ke syurga. Baik, kait dengan hadis Nabi SAW, mafhum yang kedua, iaitu pada bulan Ramadan yang nak datang ni, futihat abwabul jinan, rasa nikmat, bau, wangi, indah, aman, damai syurga dibuka seluas-luasnya. Itu rahmat ni. Wa ghulika, ditutup saluran yang sampai ke neraka, ditutup pada bulan Ramadan. So bau busuk, hanyir, macam-macam bau daripada neraka tertutup pada bulan Ramadan sebulan. Ahli-ahli maksiat pada bulan ini hanya bau bekas yang lama. Yang bau yang baru tak ada. Lori sampah dah pergi jauh dah pergi Persing, dah apa halaman dah. Tetapi bau busuk dia kita lalu masih lagi ada. Betul? Begitulah juga apabila masuk Ramadan, ahli maksiat menghidu bau busuk neraka, kesan yang lama, bukan yang baru. Sebab yang baru telah ditutup sepanjang Ramadan. Anda faham tu? Jadi baunya tak ada. Bukan tak ada, kesan lama masih busuk, hanyir dan sebagainya. Kemudian dicampur dengan wangi syurga, dibuka segala pintu syurga, dibuka. Maka wangi-wangi itu akan menghilangkan busuk-busuk di bulan Ramadan pada ahli maksiat tadi. Itu rahmat. Kita mungkin tak lagi, tapi yang telah pergi meninggalkan kita, ibu ayah kita mungkin, saudara mara kita mungkin, kawan-kawan kita mungkin, jiran-jiran kita mungkin, yang telah pergi meninggalkan kita. Maka Ramadan ini dinantikan oleh mereka supaya tertahan daripada bau busuk neraka. Sebab itu para sahabat berdoa, semoga setahun itu semuanya Ramadan. Itu kelebihan besar pada Ramadan. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, kemudian dikunci segala syaitan. Syaitan tak boleh dah nak main peranan dia untuk menghasut dan sebagainya. Dia telah pun dipenjara. Jangan kita kata, kenapa kamu membazir di bulan Ramadan? Saya membazir sebab syaitan hasut saya. Jangan fitnah syaitan. Syaitan kata menata syaitan. Syaitan kata kat kita, syaitan betul fitnah aku kata. Syaitan dalam penjara. Kena akur dengan hadis Nabi ni. Dikunci, dirantai. Maka dia tengok dalam penjara. Oh payah ni. Semaya rajin, baca Quran rajin bulan Ramadan. Macam mana nak buat? Dia tak nak buat apa-apa, dia tengok je lah. Dia pun berdoa, biarlah dia ni jadi ahli pembazir. Syaitan berdoa. Maka nafsu yang ada dalam diri kita pun kata, kali ni je bulan Ramadan ni lah datangnya apa ni, kuih kerbau berguling. Alang-alang ada kat bazar Ramadan, belilah banyak-banyak. Dia mari bisik kat kita. Betul juga. Jangan bagi dia kat orang lain.
Berapa tak ada tu? 10. Mai semua. Tengok kuih tahi itik. Ada juga tahi itik. Lamanya tak makan. Beli kuih tahi itik. Tangan kita banyak macam Tuhan Hindu. 8. Tambah 5 tak cukup lagi ni. Sangkut ke belakang lagi. Maknanya satu jari boleh 2 baran. Sebab apa? Nafsu. Jangan kata syaitan Jangan tuduh syaitan. Kerana syaitan telah pun dipenjara. Rahmat ni, syaitan di penjara ni rahmat. Sebab badan kita dalam ada satu musuh yang dinamakan nafsu. Di luar ada 2 musuh, satu musuh nyata, kafir, munafik dan sebagainya, dan musuh yang tidak nyata iaitu syaitan di luar. Mari Ramadan dengan kasih sayang Allah, Allah tahan daripada yang di luar ni. Yang berbentuk nafsu, yang berbentuk syaitan yang tak nampak tadi, daripada menggoda anak Adam. Yang tinggal lagi godaan kita hanyalah yang tinggal di dalam sahaja, namanya nafsu. Annan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu sentiasa mengajak ke arah keburukan. Tak kira Ramadan ke tak Ramadan, dia bawa. Dia ajak kita, dia seru kita supaya pergi kepada yang tak elok. Semayang penuh, puasa penuh, benda-benda maksiat banyak dah kita buat. Syaitan, seperti saya nampak cerita sebelum ni, dia tidak pernah kenal putus asa untuk goda anak Adam. Dia akan cari, dia begitu licik untuk cari jalan supaya anak Adam ini ikut dia. Tak bagi semayang. Kau janganlah semayang, aku dah puasa tu. Tak boleh semayang. Kita semayang dalam waktu, alhamdulillah. Baca Quran, alhamdulillah. Sedekah, bagai hujan yang turun kita bulan Ramadan, alhamdulillah. Dia cari jalan lagi, macam mana nak buat ni? Oh, tengok buffet Ramadan. Pergi kat buffet Ramadan. Dah lama tak buffet Ramadan, 3 tahun tak ada buffet Ramadan. Inilah masanya. Ini kalilah. Pergi buffet Ramadan, kita 5 beranak, 3 anak, isteri 1, kita 5 orang. Pergi buffet Ramadan, bayar satu kepala RM75 contoh. Tengok sudut kuih muih, air-air, nasi, berat, sini bakar-bakar. Yang awak bahagian bakar-bakar, kepok ayam saya punya 10. Kepok ayam madu tau. Kepok ayam madu tu 10 saya punya. Awak nak apa? Kambing, kalau ada kambing ambil sekali. Bini pun 3 pinggan, macam pelayan restoran. 5. Anak sulung kita tu ambil kuih muih. Pam yang perempuan ambil semua kuih. Yang tengah ambil pula nasi, yang ni bahagian air. Letak atas meja. Orang lain pula mari tengok atas meja kita. Ini meja buffet Ramadan ke? Banyak sangat. Kita pun makan. Allahu Akbar. Kita tak pergi ambil lah. Kita biasalah standby rokok satu sini. Rokok selit je lah ni. Azan ambil kurma ikut sunnah. Sab. Air kelub. Sama-sama lalu nyawa tu. Takut dia putus. Lega. Ambil Allah ayam bakar hangi masin tak tepi dah, tak makan. Bila raja kata masin pedas, rakyat tak makan dah. Iya ke bang? Iya, awak rasa sini. Lah, tak tepi. Dah sepinggan tolak tepi. Ambil kuih pula tu. Allah ya Rabbi, burger Malaysia ni pedas juga, inti sambai ke sardin dia. Mentimu ni rasa. Bila dia buat bang basi lah, cuba buat sini. Beri kat bini kita. Iyalah bang, tolak tepi. Bawa makan ondeh-ondeh Kelantan. Allah, gula pun tak cair, menisai dalam pun tak cair pun lagi. Masuk macam mana? Mentah, kelapa kering. Berapa banyak dah bazir. Berjayanya nafsu. Nafsu berjaya di bulan Ramadan untuk mengucak-kacirkan kehendak kita. Kita akan ikut nafsu syaitan. Syaitan dah tak ada, syaitan pun tengok. Alhamdulillah, syaitan kata. Syaitan pun sebut alhamdulillah. Sebab nafsu dapat goda kita. Sekarang kita tahu dah jalan dia. Kita tahu dah jalan tu. Tapi kita tetap juga macam tu. Sebab bayar RM75 satu kepala. Kalau kita kata tak payah dah pergi. Tak boleh ustaz, dah 3 tahun dah ustaz. Kita pergilah sekali-sekala. Okey, boleh pergi. Tetapi jangan suka membazir. Macam keduri kahwin, pergi janganlah ambil bertimbun-timbun. Ini ambil semua tu, mentang-mentang baris takut ramai, ambil ini mai memakan. Tak sedap, pedas sangatlah.
tolak tepi, ambil kawa apa-apa tutup. Mu ingat Allah tak nampak ke? Mu ambil tutup dengan benda lain. Supaya tuan rumah tak terasa hati, tutup ambil tisu lah. Setimbang tu. Ya ilah. Saya pergi Kenduri memang saya akan perhati ya. Bukan nak ambil tahu sangat, tapi kebanyakan orang kita tewas kat situ. Tewas. Tanya rumah saya. Saya pergi Kenduri, jarang sangat saya ambil makanan. Dia dah ambil. Awak ambil nak portion yang untuk awak, dan saya sikit je. Saya nak rasa je, itu je. Jarang sangat. Kalau tidak saya tak akan makan, saya minum je. Sama juga 50-100 juga. Bukan sebab tu, sebab kita begitu dengan kawan. Bukan sebab makan. Makan yang pilihan aku, tempat lain boleh. Tapi sebab kawan, kita pergi ziarah dan sebagainya. Tapi Allahu Akbar, ujian dia. Oh, dia ambil timun. Lepas tu tolak tepi. Tak percaya, tanyalah budak-budak waiter ke apa tu, pelayan tu, tengok dia buang banyak mana. Bulan Ramadan cuba tengok hotel-hotel ni buka buffet tahun ni, cuba tengok berapa tan sehari yang dibazirkan, berapa tan. Allah uji kita. Ujian ni, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang, Allah rahmat kita, maka syaitan dikunci, dirantai supaya tak goda kita. Tapi nafsu yang menggoda kita. Ingat nafsu yang kita ada, memang kita perlu nafsu, tapi ingat kalau dia bawa membazir, pergi sebelum beli barang Ramadan itu buffet, pergi bazar Ramadan. Yang kedua, bazar Ramadan. Dah beringat dah, ustaz kata jangan beli tu, jangan beli. Kita pun ronda daripada sudut A sampai ke sudut ujung, lebih kurang 500 meter. Pusing sana pun 500 meter, sekilo berjalan. Tak beli apa-apa sebab ustaz-ustaz takut bazir. Tapi kita duduk tengok yang tukang jual kuih. Cuba bayangkan, dia pakai t-shirt putih, pakai stongen. Kebetulan hujan renyai-renyai pada ketika itu. Jadi nak bayang lebih, lepas maya isyak. Bayangan dia. Kita azan. La haula wala hayya 'ala الفلاح
قال صلى الله عليه وسلم ما من وعاء أبغض إلى الله من بطن مليء من الحلال. وقال صلى الله عليه وسلم خمس 5 perkara yang membatalkan puasa aisawabuhu, pahala puasa. Sambung sikit lagi 10 minit waktu azan dan iqamah. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Maka di antaranya yang kelima an-nadharu bi syahwatin. 4 lagi saya tak baca panjang. Kita kalau ada masa kesempatan, ada tazkirah dan sebagainya, kita akan baca. An-nadharu bi syahwatin, itu bayangan dia. Kita bayang baju putih, stongen, kena hujan. Beli tak beli dah, ronda je. Ronda tengok Allah yang pakai untuk berniaga di bazar Ramadan. Pakai dia ada pakai tudung kecil, tudung bawal, tudung ikan, bawal ke apa jaket ke apa tak tahulah, tudung. Pakai, dia pun ikat kat sini kan, takut serabut. Dia ikat, lilik kat atas ni. Baju, wi nampak kan. Dia pun adalah rantai surat Zulian pun, bukan emas. Wi sampai ke bawah. Hujan kenyal-kenyal kena turun. Sekarang kan hujan juga petang kadang-kadang. Duk ambil kuih lah, dah apa lah, tunduk sana, tunduk sini. Mata kita nazar ke tak? Tengok ke tak? Tak tengok? Tak nak siapa. Tu yang bini suruh beli cendol tu, pergi beli martabak tu. Tu punca dia. Bini kata cendol lah bang, saya mengidam nak makan cendol. Cendol yang Kelantan punya tu bang, ada hijau, ada putih, campur ada sagu. Boleh. Ronda pergi-pergi, bawa balik martabak. Bini kata, bang, cendol mana bang? Cendol? Awak kira cendol ke martabak? Cendol jauh tu bang, martabak apa pun? Dia dengan bak martabak lah. Sebab yang tebak martabak tu ialah perempuan cantik, seksi. Yang cendol tu pocik umur 60, 2 kali pencen lah. Pencen cikgu sekali, pencen jaga. 2 kali pencen. Tak beli hak muda. Bala dengan bini, 3 hari tak bercakap dengan bini. Sebab apa? An-nazar bi syahwatin. Kerana melihat dengan syahwat. Jangan. Jadi syaitan pada ketika itu dia tak ada peranan. Dia hanya berdoa dalam penjara. Yang kacau kita, yang kita tengok an-nazar bi syahwatin, yang menggugurkan pahala puasa. Gugur pahala tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW menyebut kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atasi. Berapa ramai di kalangan umat aku yang berpuasa, puasa mereka itu hanya lapar dan dahaga, tidak ada gaji, tak ada pahala. Sebab ada 5 sebab ni. Satu saya dah sebut, an-nazar bi syahwatin, tengok dengan nafsu. Jangan kata syaitan yang suruh, sebab syaitan kena belenggu nafsu kita pada ketika itu. Tu nak ceritanya nafsu tadi. Syaitan jangan kata, syaitan lah ajak aku suruh tengok maksiat tu dah. Jangan tuduh syaitan, takut 2 dosa. Satu dosa melihat maksiat, yang kedua dosa fitnah syaitan. Syaitan kata, menata syaitan ni, fitnah aku dah tu. Jangan. Baik. Ada yang berikut kata Nabi SAW, masuk Ramadan nanti ambil kelebihan-kelebihan yang ada ni. Kelebihan yang ada yang begitu banyak. Sikit saya nak ambil yang menarik untuk kita selain pada Lailatul Qadar, yang mudah untuk kita buatnya ialah maniftarra saiman. Siapa yang memberi makan berbuka kepada seorang yang berpuasa, kana lahu itqun ruqabatin wa maghfiratun li dhunubihi. Pahalanya seperti dia memerdekakan seorang hamba. Hamba dah tak ada, seperti kita menghantar balik seorang bibik ke Indonesia. Beli tiket hantar dengan kapal laut dekat Setulang di Batam. Soalnya gitu, hantar dia balik. Wa maghfiratul lizunub, dan juga dia penghapus bagi dosa-dosanya. Tu pahala orang beri makan. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajid ma yafturu bihi shaim. Kami tak ada makanan yang boleh mengenyangkan mereka, ya Rasulullah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yafturu sha'iman mudqatul laban aw syurbatul ma' aw tamratan." Tak semestinya kamu mengenyangkan mereka hanya memadai dengan mudqatul laban. Mudqah satu hirup, satu seduk daripada susu ataupun minuman air ataupun sebiji tamar. Itu pun dikira kita memberi makan kepada orang yang berbuka. Wa man isba'a sha'iman kana lahu maghfiratun li dzunubihi wa saqahu rabbuhu min hudi syurbatan la yazma'u ba'daha abadan. Siapa yang mengenyangkan seorang yang berpuasa adalah baginya keampunan dosanya oleh Allah Ta'ala dan akan diberi minum oleh Allah pada hari kiamat daripada kolam aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana siapa meminumnya akan hilang kehausan buat selama-lama berada di pada mahsyar. Itu yang mengenyangkan. Jadi kalau kita tak boleh mengenyangkan, berilah makan kepada jiran kita. Buat makanan lebih, beli lebih, hantar. Ambil buah kurma, bagi. Tapi saya nasihatkan, kalau nak bagi buah kurma, pilih yang terbaik. Yusuf, tayo. Ajwa apa? Jangan beli, bukan boykot Maidin ke apa. Kalau boleh, jangan belilah hak murah-murah. Hak 3 kilo RM10. Tak payah. Orang tak makan apa. Orang masuk dalam gulai tu. Buah biji masuk dalam gulai untuk gantikan gula Melaka. Orang makan ajwa, rutak, majdu dan seumpama dan seangkatan dengannya. Harga lebih kurang 60 ke RM100 sekilo. Bukan sebagai semua ke. Setiap hari masuk dalam pack 3 biji lah. Packing untuk 10 pack sehari. Pergi letak dekat tol. Bincang dengan budak tol, tak kat dia. Orang bayar tol, walaupun dia touch and go, kadang-kadang dia sangkut juga tu. 10 ya sehari. Bila orang yang jam nak balik dan sebagainya, dia tengok kurma, dia pun tengok, "Weh, Yusuf tayu." Ajwa, dia akan makan punya. Tapi dia tengok, ni macam aku buat gula ni, bertukar dengan rasa Jawa tengok ni. Tarik-tarik bergetah. Orang kata panggil belengah dengan gula. Tak boleh makan ni, kecil manis dia tu. Tak tepi. Akhir sekali jadi makanan semut. Makan juga semut makan. Tapi kalau bagi ajwa, majdu, majbu, apa lagi? Memang, "Wush, ajwa." Dia akan berbuka dengan ajwa. Percaya cakap saya. Kita sendiri pun kalau ada ajwa, kita akan ambil ajwa. Lebih-lebih ajwa alia jambu. Mana makan sekali makan tu kenyang. Jadi nak bagi yang agak-agak orang suka. Gitu. Kalau agak orang tak suka, cari benda lain yang orang suka. Jangan siapa orang bazibuan dan sebagainya. Begitu juga kita nak beri makan kepada jiran sebelah, jangan lebihan. Dia akan jadi fitnah. Ini lepas maghrib. Dia makan. Long, pergi hantar kau Cik Ian sebelah tu, Tom Ian tu. Nampak kau orang pun tak apa makan dah tu. Lepas maghrib baru pergi hantar. Tak salah lah kalau Cik Ian kata, hak lebih dia baru hantar kat aku. Tak payah nak makan lah, tak tepi je lah. Tak makan. Kita nak bagi, kita buat siap-siap dah. Lebih hari ni untuk 3 buah rumah. Kita masak lebih. A, B, C. Lusa pula buat D, E, F. Tungging pula. Mana sebelum maghrib kita dah hantar yang panah-panah. Baru betul. Ini lepas maghrib orang sibuk nak sembahyang, nak kita tarawih, baru hantar genik-genik anak dia hantar. Mesti orang kata yang membazir. Yang dah lebih ke orang baru hantar. Dan sekali dia pun balas juga, bukan tak balas. Dia bagi cash RM1 mata saja. Pada mukamu. Mata saja dengan lengkuah. Gening-gening asal keping sebiji. Cabai kat atas tu. Kita pun menyupuh pula. Basah aku bagi mi udang kat dia. Dia balas pula dengan ikan singgih mata 2 butir. Main-main bakul kedekut. Daripada anak kita berkawan dengan dia baik, oleh kerana balasan tak sama dengan apa yang kita hajatkan, berbalah anak kita dengan anak dia. Kau jangan duk kawan. Kau kawan dengan anak Cik Yam. Dia kawan sekolah tu. Tak payah kawan. Tu, mu tengok muka dia tu. Muka kedekut tu. Tu, pasal perang aku dah. Kedekut. Tak payah kawan lah.
dah putus hubungan kawan. Nampak tak? Sebab apa? Sebab nawaitu kau tu tak betul. Kau niat untuk dapat balasan yang lebih baik daripada engkau beri, ataupun engkau mengharapkan balasan. Beri, harapkan balasan. Oleh kerana itu, kalau nak beri ke orang jiran sebelah, jangan pakai tapawai kak, pakai tipu pakai tapawai kita mengharapkan balasan. Sebab kita duk hitung, tapawai aku dah seminggu, tapawai tu aku beli kat Indonesia warna purple, dia tak hantar lagi, tiba-tiba hantar warna merah. Ni bukan aku yang punya ni. Dah jadi mulai ambil tapawai, simpan, tipu hantar. Bila tipu kita tidak mengharapkan balasan. Apa yang kita nak ialah kita beri makan kepada seorang pun tak apa, daripada orang yang nak berbuka. Sekurang-kurang setiap hari kena ada orang yang berbuka daripada titik peluh kita. Carilah usaha macam mana, kurma ke apa benda, biar ada. Kalau kita tak masak, beli lebih, hantar ke jiran, cari orang-orang yang susah dan sebagainya. Setiap hari ada. Susahlah ustaz nak cari. Tabung surah yang buat tabung apa? Ramadan, iftar Ramadan. Bubuh dalam tu lah. Tak banyak. RM1 pun tak apa. Sekurang-kurangnya nasi RM6, nasi khabu tu, ada portion kita 20 sen kat situ. Bukan susah pun. Bubuh je, tabuk-tabuk infak untuk berbuka Ramadan. Satu kepala, berapa ringgit? Ada setengah tempat tu 3,000 satu hari, ada 1,000 satu hari. Tak mampu kita. Jadi kalau tak mampu, bubuhlah tabur tu, surau kena organize betul-betul untuk berbuka puasa. Setiap hari kena ada orang berbuka di surau. Buat tabung infak untuk berbuka iftar. Tuan-tuan dah buat, saya tahu. Saya percaya tuan-tuan dah buat. Jadi pada situ bolehlah beli. Jadi portion kita ada untuk orang yang berbuka pada hari berkenaan. Ataupun kita rasa, aku nak sponsor kurma, bagi tahu AJK Surah, saya kurma untuk tahun ni di Al-Qudus, saya sponsor. Contoh, bukan saya ni tak, saya orang lain yang minta ngaku pula. Cari ajwa dan sebagainya. Ajwa ni berapa kotak, cari berapa kartun. Kartun ada yang 170, ada 200 lebih, tengok saiz. Tengok kalau yang kering apa semua, jangan beli yang keras tu yang lama. Cari yang baru yang 5-6 bulan tu, okey, dia lembut. Yang baby boleh makan masa tahnik. Ini kalau dah kerah ni bukan tahnik budak, tahnik orang tua berpatah ke perasu. Jadi kurma jangan beli, bagi tahu saya nak sponsor. Itu lagi baik. Senyap-nyap ya, bagi tahu AJK. Jadi siapa yang berbuka dengan apa yang kita berikan, yang kita hadiah dan sebagainya, maka dosa terampun, apa ni, pahala kita akan dapat banyak lagi, banyak benda lagi lah, kelebihan-kelebihan yang ada pada Ramadan al-Mubarak yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali tolong pesan kepada anak-anak kita dan juga orang lain, iaitu man aftara yawman min Ramadan min ghairi udhurin wala maradin lam yaqdihi siyam dahri wa insamahu. Siapa yang berbuka dengan sengaja di bulan Ramadan tanpa ada keuzuran syar'i seperti musafir dan sebagainya, au maradin, ataupun bukan sakit, tak ada apa-apa, lam yaqdihi siyamud dahri, tidak mencukupi qadanya selama setahun, wa insamah, sekalipun dia qada. Sehari dia tak puasa, dia qada 360 hari, tak akan sama dengan sehari yang dia tinggalkan. Maksudnya besarnya dosa orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Kalau memang ada uzur syar'i seperti musafir, dibenarkan, ataupun perempuan yang keuzuran, dibenarkan. Tetapi dimakruhkan untuk makan di khalayak ramai. Walaupun perempuan keuzuran, dia pergi ke pejabat, ada pantry dia tak boleh nak sewenang-wenang ajak orang, tak boleh angkat. Oh, aku ada aku. Oh, siapa yang bendera Jepun, jom ikut aku ke pantry, kita makan. Tak boleh. Maka sebenarnya WhatsApp grup ya, buat grup uzur bulanan. Aku ada ni, jom. Tak boleh tunjuk declare kat orang. Ni tunjuk, oi, nasi khabu sedap ni, ayam bakar. Kita puasa tu celaka sungguh. Kita telah membuka ruang untuk orang yang buat fitnah. Begitu juga selama musafir, tak boleh makan di khalayak ramai walaupun dia dibenarkan oleh syarak. Jadi siapa yang tak puasa dengan sengaja, walaupun dia ganti 360 hari, tak akan sama dengan sehari.
yang dia tinggalkan. Besarnya kedudukan orang yang meninggalkan puasa, itu dosa sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Panjang lagi, insya-Allah kita akan sambung kalau ada kesempatan masa pada bulan Ramadan. Kalau ada, kalau tak ada, lepas raya. Lepas raya kalau tak ada juga lepas raya-raya. Sebab tuan-tuan beraya lama. Cuti sana, cuti dah boleh balik kampung lah apa. Lepas tu raya haji pula. Melepas raya haji pula lah. Jawapan dia. Wallahu alam. Sekadar tu dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita Allah panjangkan usia untuk dapatkan Ramadan, untuk kita beramal di dalam Ramadan, dan kita mendapat malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an